KPN. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa Kia akan menemani anda selama 1 jam ini di mana kita akan sama-sama mengulang kaji topik yang berkaitan dengan peperiksaan SPM 2021. Baiklah Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan baik dan kemas apabila anda keluar, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, agak-agaknya kan apa mata pelajaran yang akan sama-sama kita ulang kaji pada hari ini dan siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita? Tanpa membuang masa, jom kita tonton profil beliau. Baiklah rakan-rakan semua, jom kita persilakan Puan Anurata. Cikgu yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Apa khabar Cikgu? Salam sejahtera. Salam sejahtera. Seronok saya bertemu dengan Cikgu hari ini dan Cikgu Anurata merupakan penulis buku teks tingkatan 5 KSSM bagi mata pelajaran kita hari ini iaitu Pendidikan Moral. Wah, saya sangat-sangat berbangga kerana hari ini Cikgu akan bersama-sama dengan kita berkongsi berkenaan dengan tips berkaitan dengan peperiksaan SPM 2021. Dan Puan Anurata ataupun Cikgu merupakan guru dari SMK Hutan Melintang Perak. Cikgu, sebelum saya nak tanya dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang akan kita bincangkan hari ini, saya nak jemput Cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal, saya pula ya. Baik, okey, baiklah. Kita telah melakukan SOP di sini. Diharapkan yang di rumah juga kekal menjaga keselamatan di mana sahaja anda berada. Baiklah, Cikgu, sebelum saya tanya dengan lebih lanjut, saya nak ajak kawan-kawan untuk menyertai kelas kita hari ini. Boleh Cikgu? Boleh, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di mana rakan-rakan saya? Hai semua, salam sejahtera. Ini dia 6 orang rakan-rakan kita dari 2 buah sekolah iaitu SMK Hutan Melintang Perak dan juga SMK Seri Garing Selangor yang akan bersama-sama dengan kita untuk sesi hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang bernama Shalini. Silakan Shalini, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Shalini Ravichandran dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih Shalini. Kemudian kita ada Utaya. Silakan Utaya. Selamat sejahtera. Nama saya Udaya, anak perempuan Muregan. Saya dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih. Seterusnya, silakan Puan Vani. Selamat sejahtera. Nama saya Puan Vani. Saya dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih Puan Vani. Seterusnya, silakan Syarwin. Perkenalkan diri anda. Salam sejahtera. Saya Syarwin, anak lelaki Palaniwal dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih. Seterusnya, Shinivasa, sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Shinivasa Apana, anak lelaki Dacana Murti. Saya dari SMK Seri Garing Rawang. Baik, terima kasih. Dan kita ada Yong Nian. Silakan Yong Nian. Salam sejahtera kepada semua. Saya Ong Yong Nian dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita yang akan turut sama ulang kaji bersama rakan-rakan di rumah yang menonton Sukses SPM 2021 hari ini. Baiklah, sekarang Cikgu Anurata ingin saya tanyakan apa topik yang kita nak fokuskan untuk episod kita kali ini. Silakan Cikgu. Okey, selamat sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Anurata Bai, anak perempuan Subramaniam daripada SMK Hutan Melintang. Hari ini kita akan belajar satu topik yang cukup menarik. Pada zaman pandemik COVID ni, topik ini memang sesuai. Sesuai yang macam mana tu Cikgu? Okey, sebelum kita pergi tu, apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita hidup hari ini, kita mesti berterima kasih dahulu. Okey, seperti mana yang ibu bapa kita mengajar, sentiasa berterima kasih kepada Tuhan. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya, kepada Didik TV, kepada KPN dan kepada tim JPN Perak. Tim Perak ya. Kerana mereka, hari ini saya akan bersama dengan pelajar-pelajar saya, dengan Nisa, kita akan jumpa dalam
sukses untuk subjek pendidikan moral. Ya, betul tu. Sebelum kita pergi kepada topik yang Cikgu Anurata nak bincangkan dengan kita, saya nak tanya kepada rakan-rakan di Google Meet. Saya nak tanya rakan-rakan, siapa yang merupakan kegemaran lah mata pelajaran pendidikan moral ni di sekolah? Kegemaran ke tidak? Kalau kegemaran, angkat tangan. Ataupun bagi double thumbs up macam ni. Siapa suka pendidikan moral? Semua tak suka ke susah? Cikgu Anurata garang ke? Sebenarnya suka je. Tapi lambat sikit nak angkat tangan. Baiklah, saya nak tanya mungkin kepada Yong Nian. Yong Nian, saya nak tanya Yong Nian. Adakah Yong Nian merasakan mata pelajaran ini sukar untuk Yong Nian dapatkan markah di dalam peperiksaan? Terima kasih pengacara majlis. Saya amat suka belajar pendidikan moral kerana saya dapat mengetahui banyak nilai-nilai murni dan saya dapat mengetahui kepentingan mengambil tingkah laku yang benar dan baik. Ya, terima kasih Yong Nian. Saya nak tanya seorang lagi, boleh cikgu? Boleh. Mungkin mereka masih malu-malu, tak mengapa. Sebentar lagi mesti mereka akan lebih bersemangat. Saya nak tanya mungkin kepada Shalini. Kita dengar suara daripada murid perempuan pula. Shalini, apa pendapat anda tentang mata pelajaran pendidikan moral? Mata pendidikan moral pula saya suka. Ia kerana ia senang untuk saya buat skor. Betul ke cikgu? Mudah murid-murid untuk mendapatkan markah di dalam peperiksaan bagi mata pelajaran ni cikgu? Perkara ini mudah kalau kita permudahkan. Ya, Dia ada tips. Sebenarnya subjek pendidikan moral ni adalah terbaik, mudah dan boleh dipermudahkan dengan usaha kita. Ya, ia boleh menjadi mudah apabila kita sendiri yang permudahkan. Mestilah berbalik kepada usaha kita sebagai pelajar, sebagai murid-murid untuk berusaha mendapatkan markah yang terbaik, usaha yang terbaik dalam menjawab peperiksaan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita pada hari ini, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Saya jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Anurata dari SMK Hutan Melintang Perak, juga murid-murid dari SMK Hutan Melintang Perak dan SMK Seri Garing Rawang Selangor. Jadi baiklah, saya pun tak nak kita buang masa. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, selamat sejahtera. Okey, kita mulakan kepada pengacara kita, Cik Nisa. Ya, saya. Saya ada beri kamu duit. Ya. RM50 hari ini. RM50. Saya boleh beli macam-macam barang ni, Cikgu. Okey, apa yang Puan Nisa akan buat? Bila dapat duit saja, apa yang Puan Nisa akan buat? Okay, yang pertama, saya akan beli makanan. Yang kedua, saya akan beli mungkin baju, tudung atau barang-barang yang saya suka pakai.
Okey, so topik kita hari ini ialah bagaimana kita nak menguruskan perbelanjaan kita secara beretika. Ya, baiklah. So, so untuk itu kita tengok kepada topik hari ini, pelajar-pelajar ya. Hari ini kita akan pergi kepada unit 10, pengurusan perbelanjaan secara beretika. So, topik ini adalah satu topik yang menarik sebab kita akan menguruskan perbelanjaan tu sampai ke akhir hayat kita. Betul. Sebab kita hidup ini pun mesti ada perbelanjaan. Sejak lahir sampai ke akhir hayat ya. Okey, kita tengok apakah yang ada pada nilai-nilai yang sesuai yang akan digunakan dalam topik ini. Okey, yang pertama kita akan belajar nilai yang berkaitan tentang kesederhanaan. Kalau kita lihat ya, kesederhanaan ni dia lebih menjurus kepada bagaimana kita mensederhanakan kehidupan kita. Dari segi pertuturan, perlakuan, perbelanjaan kita. Okey, yang seterusnya ialah bertanggungjawab. Okey, bagaimana kita bertanggungjawab terhadap perbelanjaan kita supaya kita boleh hidup dengan mewah. Okey, seterusnya berdikari. Sambil kita ada duit, berdikari. Bagaimana kita menyelesaikan perbelanjaan kita secara sendiri. Seterusnya rasional. Adakah kita akan menggunakan duit itu untuk perkara baik atau untuk perkara buruk. Yang ketiga, adakah kita mengamalkan nilai kejujuran. Bagaimana kejujuran itu kita tunjukkan supaya duit itu digunakan dengan baik. Okey? Alright. Kita pergi kepada maksud. Okey, bila kita katakan perbelanjaan, okey, cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan cara yang berhemah untuk mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Okey, itu yang kita maksudkan dengan perbelanjaan. So, bila kita belanja, dia ada dua perkara saja. Satu, kita belanja untuk keperluan, barangan, ataupun kita belanja untuk perkhidmatan. Okey, so perkhidmatan kita ada banyak. Daripada aspek perkhidmatan kita akan gunakan untuk diri kita ataupun kita akan gunakan untuk orang lain. Okey, sebagai pengguna, kita selalu terikat dengan hak pengguna. Kalau kita tidak menggunakan hak pengguna, kita tak boleh menguruskan perbelanjaan kita. Okey, kita lihat kepada hak pengguna. Okey, ini adalah sumber daripada KPDN HEP, okey, di mana telah menggariskan kita sebagai pengguna diberikan 8 hak mutlak. Okey, yang pertama, hak untuk mendapatkan keperluan asas. Macam tadi ya, cikgu berikan RM50 untuk kamu belanjakan. So kita boleh tahu dalam RM50 tu apa yang kita dapat. Apa yang kita kena penuhi. Pada zaman pelajar-pelajar sekarang ya, RM50 tu sebaik-baiknya top up dulu. Betul. Daripada makan. Ataupun beli rokok dulu daripada makan. Okey, itu terpulang kepada individu. Okey. Alright. Dan kita lihat kepada yang kedua, mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, mendapatkan maklumat. Yang keempat, membuat pilihan. Yang kelima, mendapatkan ganti rugi. Yang keenam, menyuarakan pendapat. Yang ketujuh, mendapatkan pendidikan kepenggunaan. Yang ke-8, mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Okey, so ini semua adalah apa yang kamu telah belajar daripada tingkatan 1 sampai ke tingkatan 4. Dan perkara ini kamu akan gunakan dalam kehidupan kamu. Okey? Alright. So, kita akan pergi kepada cara pengurusan kewangan. Okey? Alright. Yang pertama, kita lihat bagaimana kita nak uruskan kewangan kita. Tadi kita lihat perbelanjaan. Sekarang kita lihat kewangan. Okey? Beza dia, kewangan merupakan apa yang kita dapat. Bila kita dapat sesuatu duit, bagaimana kita nak uruskan perbelanjaan kita? Sebab kita simpan. So, sekarang kita nak agihkan duit itu mengikut perbelanjaan kita. So, bagaimana? So, kita lihat kepada cara dia. Yang pertama, menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Walaupun 1 sen, dia amat berharga kepada kita. Tetap diambil kira? Tetap diambil kira. Sebab untuk cukupkan 9.99 sen, untuk mencukupkan kepada RM2. Sama juga bila berjuta-juta pun kita ada, tapi tak cukup 1 sen, dia masih lagi belum 1 juta. Baik. Okey? So, untuk itu, bila kita mempunyai duit, kita kena tahu apakah kedudukan kewangan kita. Okey? Yang kedua, mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Okey.
saya dah bercakap, Cikgu Nisha ya. Ya. So sekarang saya nak panggil salah seorang daripada kita. Boleh. Siapa yang nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan mendisiplinkan diri ketika berbelanja? Baik, jadi ada tak rakan-rakan kita yang nak cuba? Silakan. Terima kasih. Maksud mendisiplinkan diri ketika berbelanja ialah kita perlu membuat perbelanjaan mengikut keperluan kita dan mengelakkan diri daripada berbelanja yang melebihi pendapatan kita. Baik, Okey, mengelakkan bagus belanja. Syarwin. Bagus ya. melebihi. Ini adalah satu penerangan yang baik. Sebab bila kita disiplin dengan duit kita, maksudnya kita akan belajar sesuatu yang baru. Okey? Apakah perkara yang kita akan belajar bila kita disiplin? Sememangnya kita akan belajar untuk menabung. Ya, betul. Apa yang parents kita ajar ya, memang kita daripada kecil kita diajar untuk menabung. Okey, seterusnya kita lihat mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Okey, bagaimana kita nak tahu apakah perbelanjaan yang sesuai untuk bulan ini? Okey, macam kita yang dah dewasa, kita tahu perbelanjaannya bil elektrik, bil air, bil sewa. Sewa rumah, lepas tu nak beli kereta, nak isi minyak semua. Betul. Tapi untuk remaja dia lain. Dia berbeza daripada perbelanjaan kita sebab dia tidak menguruskan keluarga. Okey, so bagi pelajar-pelajar mereka mempunyai perbelanjaan tersendiri. So apa yang kita ajar ialah membuat anggaran perbelanjaan. Baik. Okey, seterusnya tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan atas talian. Ini bahaya, Cikgu. Saya Ini rasa memang bersalah. bahaya. Tapi zaman pandemik COVID ini, inilah caranya. Ya. Okey, so kita tanya kepada student kita siapa nak beri penerangan tentang ini. Mungkin ada nak kongsikan pendapat, mesti selalu ni mereka membeli secara atas talian. Ada Siap nak kongsikan? Hadiah Hari Guru pun atas talian. Betul. Ada nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Kita lihat siapa yang nak kongsikan dengan kita. Okey. Ataupun cikgu pilih. Cikgu pilih. Okey. Siapa yang boleh beri penerangan tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan atas talian? Siapa dia? Masing-masing rasa macam Udaya? Selalu ni. Okey. Silakan. Membeli penelitian harga terlebih dahulu kita membeli sesuatu barang untuk kita memastikan barang itu berkualiti dan bermurah. Baik, untuk membandingkan harga. Membeli barangan atau perkhidmatan yang inilah dirancang sahaja. Membeli barang yang dirancang sahaja. Okey. Terima kasih Udaya. Okey, ini adalah terpengaruh dengan jualan murah dengan jualan atas talian. Sebab biasa kita tahu jualan atas talian ya, harga dia lain, lepas tu dia ada shipping dia lain, dia akan berganda. Betul. Okey, tapi kita tak boleh nak keluar rumah. Kedai pun banyak tutup. So kita banyak menghabiskan di sana. Betul. Okey, seterusnya kita lihat membeli barangan secara tunai, kad debit atau kad kredit. Ini sekarang banyak berlaku di Malaysia. Okey, so kita banyak menggunakan kad debit, kad kredit dan menggunakan e-wallet. E-wallet. Okey, so itu adalah cara-cara bagaimana kita nak uruskan kewangan. Alright, seterusnya mendokumentasikan perbelanjaan. So ini adalah lebih kepada asas di mana bil-bil elektrik, bil air, bil telefon, bil Unify kita boleh dokumentasikan supaya kita tahu adakah talian kita akan dipotong ataupun bekalan akan diberhentikan ataupun kita akan mendapat subsidi lebihan daripada kerajaan. So kita boleh pantau perbelanjaan kita. Pantau perbelanjaan kita. Betul, Cikgu. Okey, alright. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, kenapa kita perlu ada kepentingannya? Sebab kita ingin memantau dan memudahkan urusan perbelanjaan yang dibuat. Okey, alright. So sekarang saya nak panggil salah seorang daripada pelajar-pelajar saya untuk terangkan apakah kepentingan pengurusan. Okay, siapa nak cuba? Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Malu-malu lagi mereka ni. Jangan takut. Kak Nisa tak marah. Okay, boleh angkat tangan. Okey, siapa nak cuba kepentingan pengurusan? Atau saya rasa saya pilih Siniwas boleh? Siniwas boleh. Okey. Saya perlu menyimpan duit untuk sambung pelajaran.
kita perlu menambung untuk pelajaran kecemasan. Okey, so kita lihat. Ya, dia salah satu aspek penting ialah untuk menjamin masa hadapan kita. Sebagai pelajar, kenapa kita kena menabung? Kita untuk guna sebagai duit untuk perbelanjaan kita. Okey, so bila kita pergi belajar ataupun kita nak beli apa-apa barang-barang yang sesuai dengan pelajaran kita, kita tak payah nak selalu mengharapkan ibu bapa. Betul. Okey, so kita boleh gunakan duit simpanan kita untuk berbelanja. Okey, dan salah satu perkara yang kita nak terapkan ialah sifat menabung. Ya, betul. Yang mana kita belajar daripada kecil. Okey, so kalau sekarang kita tanya dengan budak-budak kita, cikgu, mak bagi RM10 untuk apa? Beli game. Beli game. Habis RM10. Habis RM10. Tak ada seorang pun nak kata masuk tabung. Ya. Okey, sebenarnya dulu masa zaman kita, duit itu kita simpan. Betul. Okey? Alright. So menabung, persediaan untuk sambung pelajaran, okey, dan keperluan menghadapi alam dewasa. Okey, bila alam dewasa, pelajar-pelajar ini akan melihat banyak kes-kes kecemasan. Betul. Contoh, pada zaman COVID ini kita melihat banyak kes kematian. So bila tiba-tiba berlaku kes di mana ahli keluarga kita ditahan, di kuarantin, kita terpaksa jaga keluarga kita. So duit itu kita gunakan. Okey. Alright, seterusnya mengurangkan bebanan hutang. Okey, salah satu perkaranya ialah kita kurangkan bebanan hutang yang ada pada diri kita supaya kita tidak dikategorikan sebagai muflis. Okey? And then memupuk sifat menyayangi wang. Kalau kita sayang wang, kita akan jaga dia. Samalah macam pelajar-pelajar dia sayang girlfriend, sayang boyfriend kan. Duit itu kita perlukan. Sayanglah nak belanja. Contoh saya dapat duit daripada perayaan. Sayang pula nak beli. Saya ada macam-macam nak beli cikgu tapi sayang tak apalah saya menabung. Okey, itu salah satu sifat yang kita nak terapkan. Okey, and then lebih berdisiplin ketika berbelanja. Kita tak nak duit RM50 tu pecah. Ya. Kita tak nak dia tukar warna merah. Kita sebaik-baiknya dia kena nak tukar warna purple. Betul. So sekarang duit pun ada warna kan? Betul, cikgu. Okey, alright. Seterusnya kita lihat mengelakkan diri daripada penipuan. Okey, yang ini saya nak salah seorang daripada pelajar-pelajar terangkan apa yang mereka faham daripada mengelakkan diri daripada penipuan. Ada yang nak cuba, boleh angkat tangan atau Kak Nisa akan pilih. Syalini boleh? Silakan Syalini. Mengelakkan diri daripada tertipu, menjadi pengguna yang baik dan membuat semakan harga supaya kita dapat mengelakkan diri daripada tertipu. Baik, terima kasih Syalini. Ini banyak berlaku kan cikgu? Ya. Terutamanya pembelian atas talian di mana kita tidak dapat melihat barang itu secara berhadapan. Jadi banyak berlaku penipuan secara atas talian apabila berbelanja. Even bila kita beli barang depan mata kita pun kita tertipu juga. Masih boleh tertipu. Ada yang tertipu juga. Ada yang beli barang dia cantik. Bila kita balik kita buka barang dia tak serupa dalam dia. Okey, itu adalah bergantung kepada kita. Kita sebagai pengguna bagaimana kita nak membuatnya. Okey, seterusnya menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. So apabila kita menguruskan perbelanjaan ini, so kita akan dapat satu idea. Kalau setiap hari kita membangunkan idea daripada ini, so pada satu ketika bila kita susah, kita boleh ada idea bagaimana kita nak menyelesaikan masalah perbelanjaan kita. Baik. Okey, seterusnya mengelakkan daripada pembaziran. Okey, sekarang masyarakat, kebanyakan masyarakat kita mereka lebih kepada sifat boros. Walaupun diberi duit macam mana, kita memang diberikan, memang ramai boros. So kita nak elakkan pembaziran. Okey, seterusnya membeli mengikut perancangan. Sekarang zaman pandemik COVID ni, walaupun RM50 boleh beli 2-3 barang saja. Betul. Okey, tapi kalau ada keluarga yang ramai, so kita membeli mengikut perancangan. Okey, alright. Seterusnya, kesan pengurusan perbelanjaan beretika. Okey, so kesan. Siapa boleh terangkan kesan perbelanjaan tidak beretika ini? So Siapa saya open kepada pelajar-pelajar. Sesiapa saja boleh mencuba. Siapa nak kongsikan? Silakan. Kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika terhadap diri adalah pengguna akan dikategorikan sebagai muflis dan disenarai hitamkan oleh pihak bank. Selain itu, pengguna akan mengalami masalah kewangan. Okey,
Itu adalah dari aspek diri. So kita lihat apa yang pelajar itu sebut betul ke apa yang saya fikirkan. Okey, kita tengok menghadapi masalah kewangan, beban hutang yang melampau, muflis dan disenarai hitam dan tekanan perasaan. So ini yang akan berlaku kepada diri kita. Kita kalau kita tak boleh nak uruskan perbelanjaan kita, bila lepas gaji 10 hari, 15 hari dah habis duit. Betul. Balance 15 hari, apa kita nak buat? Tekanan perasaan. Sampai kita kena pergi berhutang, jumpa alung, ambil loan. Macam-macam kita akan buat. Semata-mata untuk puaskan perbelanjaan kita. So kalau kita uruskan dengan beretika, kita tak akan jumpa perkara ini. Baik. Okey, seterusnya dari aspek keluarga. Tadi kita dah lihat diri. Daripada diri, kita akan masuk kepada keluarga. Aspek lebih besar. Aspek lebih besar. Di mana mereka paling dekat dengan kita. Betul. Okey, so kita terpaksa berkongsi menanggung beban hutang. Okey, so kalau kita hutang dengan Alung akan cari rumah. Ya. So kita ada anak, kita ada adik-beradik, kita ada mak, ayah. So semua akan tanggung hutang tersebut. Okey, and then menjejaskan perbelanjaan lain. Contoh kalau kita ada hutang bayar kereta tertangguh sampai 3 bulan. Kereta kena tarik. Kereta kena tarik. Bila kereta kena, bukan kereta saja kena tarik. Apa yang jiran-jiran kita akan sebut? Kita akan malu. Keluarga kita akan malu. Betul tak? Dan so kita dia tidak akan ada kenderaan. Kita akan menjejaskan perbelanjaan. So kita terpaksa cut perbelanjaan lain supaya kita nak selamatkan kereta, kita terpaksa bawa duit itu masuk ke dalam ini. Ini berlaku sebab kita tidak menguruskan perbelanjaan kita. Okey, yang seterusnya menjejaskan hubungan kekeluargaan. So apa yang berlaku? Kita dalam keluarga itu akan ada pergaduhan. Perselisihan faham. Okey. Jangan sebab duit keluarga pecah. Okey. Alright, seterusnya masyarakat meningkatkan kuasa beli yang tidak sihat. Okey, maksudnya bila masyarakat dia berbelanja terlampau banyak, okey, automatically harga barang pun ada kalanya akan naik. Ya. Okey, so bila naik tinggi. Kita akan banyak agresif dengan pembelian. So dia akan memberikan satu frame di mana pembelian itu akan melonjak. Okey, and then melahirkan tabiat boros dan pembaziran. So orang semua akan boros, pembaziran berlaku. Beli 2 hari guna, lepas tu buang. Beli balik. Beli lagi yang baru. Sama juga untuk handphone kan. Tiap-tiap hari ada je infect baru. Tapi kita tak habis guna. Takkan setiap bulan kita nak belanja 3,000 kan. So kita simpan. Okey? Baik. Alright. So sekarang kita dah lihat diri, keluarga dan masyarakat. So sekarang kita pergi skop yang lebih besar. Besar lagi. Negara. Apakah kesan pembaziran pengurusan perbelanjaan tidak beretika kepada negara? So ini kita bagi pelajar-pelajar kita jawab. Semestinya. Ada yang nak kongsikan? Siapa yang nak cuba? Silakan. Silakan. Kesan pengabaian perbelanjaan secara beretika terhadap negara pertama ialah meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan masyarakat. Kedua, kadar mengimport barangan dari luar negara akan meningkat. Ketiga, meningkatkan kadar inflasi. Okey, bagus Ong ya. Okey, so ini adalah kita lihat kepada negara. So ini akan berlaku. Yang paling teruk kita akan mengalami inflasi. Okey, and then meningkatkan kadar barangan import sebab kita hanya menanggung hutang untuk membelanjakan untuk barang-barang import. Kita tak boleh ekspor sebab kita tak ada tenaga pekerja. Okey, sebab kita banyak membazir, kita tak nak gunakan duit untuk membuat barangan ekspor. Okey, and then meningkatkan kadar berhutangan dalam kalangan masyarakat. Okey, so ini adalah perkara yang penting kita kena tahu dalam pengurusan perbelanjaan. Kalau kita tidak menguruskan perbelanjaan secara beretika, dia akan membawa kesan-kesan ini kepada kita. Mungkin ada yang tak perasan, tapi ini yang berlaku. Ini realitinya. Okey, so zaman pandemik COVID ini, kalau kita tengok statistik tekanan perasaan di Malaysia, semuanya berpunca daripada duit. Betul. Sebab tak ada kerja, tak ada duit. So kerajaan memberikan bantuan. Lepas tu ada orang beri bantuan makanan. Sampai beri bantuan makanan dah hidup kita macam ni kan. So apa pun
menguruskan perbelanjaan itu adalah sesuatu yang paling penting. Betul tu. Jadi rakan-rakan di rumah setakat ini kita telah tahu apa itu definisi perbelanjaan, pengurusan perbelanjaan secara beretika, dan kita telah lihat bagaimana nak menguruskan kepentingan dan juga kesan sekiranya kita tidak mengurus perbelanjaan secara beretika. Baiklah rakan-rakan di rumah, kita akan berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Saya jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 di TV KPM. Didik TV KPM. Cara-cara membasuh tangan dengan betul. Tuangkan sabun di telapak tangan dan gosok keseluruhan tangan anda. Ikuti langkah seperti ini selama sekurang-kurangnya 30 saat ke 1 minit. Kemudian, bilas sabun dengan air sehingga bersih dan gunakan siku anda untuk menutup paip air. Gunakan kertas tisu yang tersedia untuk keringkan tangan dan gunakan tisu yang sama untuk membuka pintu bilik air. Jangan lupa untuk membuang tisu yang terpakai dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021. Bersama saya Nisa, kita ada Cikgu Anurata dan juga rakan-rakan dari dua buah sekolah iaitu SMK Hutan Melintang Perak dan SMK Seri Garing Rawang Selangor. Kita dah belajar berkenaan dengan pengurusan perbelanjaan secara beretika seperti yang Nisa sebutkan tadi. Apa itu definisi pengurusan kepentingan dan kesan. Jadi jom kita teruskan kelas kita. Silakan Cikgu. Okey, so sebelum kita pergi selanjutnya kepada soalan-soalan. Okey, saya ingin menyatakan bahawa pendidikan moral ini kita tak ada satu buku rujukan, buku ini, buku dia orang kata boleh guna buku rujukan. Tapi kita kami sebagai guru-guru, kami nak nyatakan sebaik-baiknya gunakan buku teks. Okey, macam kita ada buku teks tingkatan 4 pendidikan moral dan buku teks tingkatan 5 pendidikan moral ni, gunakan, baca buku teks ini sepenuhnya. Kalau boleh jawab semua soalan dalam tu. Betul. Dan kamu boleh menguasai semua topik dalam pendidikan moral. Jadi boleh skor dengan baik untuk peperiksaan. Okey, so bagi tingkatan 4, hari ini kita belajar topik 10 tingkatan 4 ya. Topik yang sama untuk tingkatan 5, unit yang 10 juga. Cuma konsep dia sahaja berbeza. Tapi kedua-duanya memberitahu perkara yang sama, cuma secara detail dalam form 5. Baik. Okey. So hari ini kita akan pergi kepada soalan struktur. Okey, so soalan struktur kita akan lihat kepada maklumat berikut berkenaan dengan golongan muda yang muflis akibat penggunaan kad kredit secara tidak terkawal. Okey, so di sini pelajar-pelajar kena tengok ya perkataan muflis ini. Okey, kalau kita tahu muflis itu adalah lebih kepada bagaimana kita tidak membayar hutang. Biasanya kalau lebih 50,000 tu, Bank Negara akan confirmkan kepada kita, kamu adalah boleh dikategorikan sebagai muflis. Okey, dia ada dua petition yang kita akan lihat ya. Dari segi pemiutang dan penghutang. Okey, ini pelajar-pelajar boleh belajarlah ataupun boleh search dalam internet, dia akan ada maklumat. Okey. So sekarang soalan pertama kita, mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? Okey, jelaskan. Okey, so apa yang kita nak tahu ialah isu muflis. Dan keyword di sini ialah jelaskan. Okey, so bila jelaskan kata kerjanya, kita kena lebih menulis kepada apa yang kita faham. Okey, dan perjelasan itu adalah lebih kepada huraian. Baik. Okey. So daripada soalan ini, saya bagi tahu ya, soalan ini adalah soalan daripada buku teks tingkatan 4. Daripada buku teks tingkatan 4. Saya tak banyak guna buku-buku lain. Saya hanya fully 100% daripada buku teks sahaja. Okey. So mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? Okey, saya open soalan ini kepada student kita rakan-rakan untuk kita jawab. Ada yang nak cuba jawab soalan yang pertama? Nak cuba? Kita lihat rakan-rakan kita. Okey, Shalini, silakan.
Isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat kerana masyarakat lebih mementingkan gaya hidup mewah dan masyarakat juga mempunyai tabiat berbelanja menggunakan kad kredit tanpa batasan. Selain itu, masyarakat juga tidak menguruskan perbelanjaan mengikut keutamaan. Okey, bagus. Terima kasih Shalini. Okey, kita lihat cadangan jawapan daripada saya. Okey, kita lihat. Tidak menguruskan perbelanjaan mengikut keutamaan. Okey, perkataan keutamaan di sini. Ada pelajar dia akan tanya, cikgu apa maksud keutamaan? Keperluan. Ya. Kita dalam perbelanjaan ni kita ada dua. Satu keperluan, satu kehendak. So mana lagi penting? Keperluan cikgu. Kehendak tak penting ke? Penting tetapi tidak utama. Tidak utama. So kita kena tahu apa bila kita tulis, bila pelajar itu menulis, dia tahu apa perkataan yang dia tulis. Itu yang diperlukan dalam peperiksaan. Baik. Okey. Alright, yang kedua, tabiat berbelanja menggunakan kad kredit tanpa batasan. Di mana pengguna kad kredit sengaja menggunakan kad kredit. Walaupun dia ada cash, tapi dia lebih menggunakan kepada kad kredit. Baik. So ini merujuk kepada sikap boros kita. Okey, seterusnya sikap mementingkan gaya hidup mewah. Ini adalah clause paling penting dalam gaya hidup muda sekarang. Banyak berlaku cikgu sekarang. So di mana pelajar-pelajar kena ingat dia gaya hidup mewah dia lebih mengutamakan kehendak daripada keperluan. Janji tak makan tapi nak bawa Lamborghini. Ya. Wah, itu kata sekarang pepatah dia. cikgu, biar papa asal bergaya. Ya. Macam mana dia duduk rumah papan pun tapi kena drive Lamborghini juga. Itu gaya kena dia segar. sekarang. Okey. Alright. So ini adalah cara. So sekarang kita nak tahu bila kita ada point bagaimana kita nak tulis. Bila kita nak menulis dalam peperiksaan dalam sekolah ataupun SPM nanti, kita galakkan pelajar menggunakan watak. Siapa orang dalam cerita ini? Ya. Kalau dalam soalan ini masyarakat. So kita gunakan perkataan masyarakat dan kita menulis jawapan kita. Okey? Alright. So kita pergi kepada soalan 2. Cadangkan usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis. Okey? So kita cadangkan usaha. So kalau kita lihat 2 poin di sini, cadangkan. So kita memberi cadangan. Dan usaha. Apa usaha? Langkah-langkah yang kita nak mengelakkan isu muflis ini. Kita nak menangani dia. Okey? So sekali lagi kita throw question kepada student kita. Rakan-rakan kita, ada yang nak cuba? Silakan. Usaha yang dilakukan menangani isu muflis ialah kerajaan perlu mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang cara pengurusan perbelanjaan yang beretika. Selain itu, ibu bapa perlu mendidik anak-anak untuk menguruskan perbelanjaan secara berhemah. Terima kasih. Terima kasih. So, itu yang pelajar ini katakan. So, kita lihat kepada cadangan jawapan kita. Okey, yang pertama, mempelajari ilmu menguruskan perbelanjaan yang beretika. Okey, ilmu. Ilmu kita katakan, kita boleh kata, cikgu, ilmu tu apa cikgu? Student tanya. Ilmu bermaksud cara macam mana kita nak urus. Kita dah belajar awal tu cara-cara dia. Kita nak mendokumentasikan, kita nak menetapkan kewangan kita, kita menetapkan perbelanjaan kita, anggaran semua itu semua adalah usaha kita. Itu semua adalah ilmu yang kita tahu. Setiap hari kalau kita praktiskan benda ini, kita boleh buat. Okey? Baik. Alright, seterusnya menekankan kesedaran dalam membuat pembelian mengikut keperluan berbanding kehendak. Okey, so kita tahu apakah barang yang kita perlu. Rumah tak ada beras, kena beli beras. Ya. Kalau rumah tak ada kereta, kereta tak apa. Kita ada nanti boleh beli. Pengangkutan awam. Okey. So kita kena dalam masa kita menguruskan perbelanjaan ni, kita boleh menyahut seruan kerajaan. Okey, di mana kita boleh menggunakan infrastruktur yang disediakan, berkongsi kereta. Okey, so itu semua cadangan kita. Okey? Alright. Sama juga bila kita menjawab soalan cadangan ini, pastikan kita menulis watak. Walaupun dalam soalan ini tidak diberikan watak, tapi dalam soalan yang pertama ada watak dia masyarakat. Okey? Alright. So kita pergi kepada soalan nombor 3. Bagaimanakah amalan nilai universal dapat membantu
dan anda menguruskan perbelanjaan secara beretika. So sekarang kita nak lihat nilai. So dalam SPM akan ada soalan nilai dalam soalan itu. So pelajar kena tahu nilai yang sesuai. Okey, kita dah belajar 5 nilai. So kita tengok nilai apa yang sesuai. Okey, so sekarang kita minta pelajar kita jawab. Jangan selalu cikgu saja jawab kan. Ada yang dah ulang kaji tingkatan buku pendidikan moral, silakan. Saya akan mengamalkan nilai kesederhanaan atau nilai bertanggungjawab. Baik, kesederhanaan dan bertanggungjawab. Okey, Terima kasih. so kita tengok ya. Terima kasih Siniwasa. Kita tengok. Okey. Alright, nilai kesederhanaan salah satu nilai dia. Okey, so kita bersederhana dengan semua perkara, dari segi perbelanjaan, dari segi pertuturan, kelakuan kita terhadap barang-barang. Kalau kita menggunakan handphone, kalau kita menggunakan TV, kalau kita menggunakan telefon, kita gunakan secara berhemah, secara beretika supaya dia tidak rosak. Kalau dia rosak, kita kena belanja lagi. Betul. Okey, so itu yang kita perlukan. Alright, so sentiasa memikirkan kesan setiap wang dibelanjakan. Okay, so kita kena faham kesan dia. Okay, kalau kita itu yang kita katakan tadi, nak luit RM50 tu nak pecah kepada merah tu susah hati kita. Betul. Okay, so itu kesan dia. Kalau kurang RM1, kita tak boleh penuhi. Betul. Kalau lebih RM1, kita hargai. Sayang duit kita. Okay, alright. Seterusnya, soalan 4. Bagaimanakah anda mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan harian? So sekarang kita melihat kepada soalan yang menyatakan bagaimana kita menguruskan perbelanjaan kita. Okey, soalan ini siapa yang boleh jawab? Siapa nak kongsikan jawapan anda? Okey, silakan Sharvin. Saya mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan seharian dengan menyenaraikan barang yang diperlukan sebelum bertolak ke pasaraya, tidak terpengaruh dengan iklan jualan murah dalam media sosial dan membuat anggaran wang yang diperlukan untuk perbelanjaan saya berdasarkan pendapatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sharvin. Jawapan yang bagus ya cikgu? Jawapan dia bagus sebab itu realiti kita. Ya, betul. Okey, sebab itu realiti kita. So kita tengok. Okey, yang pertama membuat anggaran perbelanjaan mengikut kewangan yang dimiliki. Okey, yang kedua menyediakan senarai barang perkhidmatan. Ramai di antara kita tak buat itu. Betul. Kita pergi bawa dompet saja. Saya rasa bersalah pula cikgu. So kita tak adalah boleh tulis, tak ada kan. So kita kena belajar. Itu amalan mulia kita. Okay, and then membeli barangan secara tunai dan mengelakkan menggunakan kad kredit. Sebab kita swap, kita tak tahu. Sebab kita bukan swap harga, kita swap lagi dengan tambahan dia, yuran dia. Tambahan. So tambahan. Tapi kita bayar cash, kita tak akan nampak. Okay, so itu perbezaan kita. And then tidak mudah terpengaruh dengan iklan jualan murah. Ini pun saya rasa bersalah cikgu. Okay, untuk pengetahuan para pelajar kalau ada pasaraya, ada kedai yang dia membuat jualan murah, dia mesti memohon lesen dahulu. Baru boleh buat jualan murah. Okey? Sebab jualan murah ni dia ada anggaran kos perbelanjaan tu yang akan dikira oleh KPDNHP tu. Dia akan ada kalkulator, baru dia akan serahkan kepada syarikat itu. Kerana barang-barang seperti barang basah, barang keperluan tu semua ada harga kawalan kan cikgu? Ya, ada harga kawalan. So bila ada barang yang ada harga kawalan, ada harga barang yang import, ekspor semua, dia ada perbezaan rahlat yang mereka saja tahu. Baik. Yang kementerian saja tahu. So itu kalau kita tengok syarikat itu, pasaraya itu selalu ada jualan murah kan. Bermaksud dia telah mendapat kebenaran. Baik. Okey, alright. Seterusnya, soalan 5. Apakah kesan jangka pendek, kesan jangka panjang kepada individu serta negara yang diisytihar muflis? Okey. So bila diisytihar muflis, dia ada jangka pendek, ada jangka panjang. Okey, kita lihat jawapan daripada pelajar kita. Ya, ada rakan-rakan nak kongsikan? Silakan Yong Nien. Dari segi kesan jangka pendek, individu dan negara akan menghadapi masalah kewangan dan menanggung beban berhutang yang tinggi. Dari segi kesan jangka panjang, nama akan disenarai hitamkan dan berdepan kesukaran untuk membuat pinjaman pada masa akan datang.
Baik, terima kasih di atas jawapan anda. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, jawapan kesan jangka pendek. Berhadapan masalah kewangan dan menanggung beban hutang yang tinggi. Okey, betul. Kalau pelajar nak tulis jawapan dia, tulis dengan ayat yang lengkap. Ya. Okey? Dan pastikan kamu menulis tu jangan menyentuh mana-mana pihak. Okey? Alright, seterusnya kesan jangka panjang. Nama disenarai hitamkan dan mengalami kesukaran untuk membuat pinjaman pada masa akan datang. Satu lagi ya, mungkin ramai yang tak tahu. Kalau kita menjadi muflis senarai hitam, kemungkinan ya pasport ke luar negara pun boleh ditarik. Dia ada perkara-perkara yang kita kena faham. Okey? Alright. So, seterusnya kita pergi kepada soalan esei. Ini contoh soalan esei yang boleh ditanya. Okey? So, penggunaan kad kredit lebih banyak mendatangkan keburukan berbanding dengan kebaikan kepada pengguna. Okey? So, bincangkan. So, bila bincangkan, kita hanya bincangkan dari aspek keburukan atau kebaikan saja. Baik. Okey, so kita lihat contoh rangka jawapan yang biasa pelajar boleh tulis. Pertama, dia perlu ada watak. Siapakah orang yang dalam cerita itu? Okey, and then nilai. Apakah nilai yang sesuai dengan dia? Okey, Puan Wani sila baca nilai. Nilai kesederhanaan, bertanggungjawab, berdikari, rasional dan kejujuran. Okey, okey, alright. So itu adalah nilai-nilai dia. Okey, and then huraian telah diberikan. Okey, so minta pelajar kita sila baca. Pelajar kita sila kongsikan. Baca apa yang cikgu dah kongsikan di slide yes, kita. Puan Wani. Silakan. Pengguna akan hilang kepercayaan keluarga dan berlaku pergaduhan. Seterusnya, pengguna terpaksa menanggung hutang yang tinggi. Selain itu, pengguna akan mengandaikan barang kemas mereka. Dan akhirnya, pengguna menghadapi kesempitan wang pada musim kecemasan. Okey, bagus Puan Wani ya. Okey, ini adalah contoh apa yang Puan Wani tulis dengan apa yang cikgu tayangkan ini, dia ada persamaan sikit. Sebab ini yang biasanya berlaku di negara kita. Okey, so bila kita sudah ada rangka, so bagaimana kita nak menulis? Okey, cadangan penulisan kita. Okey. Okey, so penggunaan kad kredit banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan kepada pengguna. Okey, kita nak bagi tahu pelajar ya, huraian yang apa yang kita dah tulis itu, tulis dengan ayat yang pendek. Jangan kita majmukkan ayat. Okey, kita banyakkan menulis supaya ayat itu pendek dan dia menunjukkan tindakan. Contoh ya, Nisa ya tengok ya. Pengguna perlu mengamalkan nilai. Okay, dia sudah beritahu nilai. And then seterusnya, pengguna yang terjebak dengan kad kredit boleh mengalami kesempitan wang pada musim kecemasan. Baca saja kita faham. So ini adalah contoh cadangan penulisan yang pelajar perlu buat. Okay, bila kamu tulis dengan pendek dan ringkas, dan senang untuk difahami. Betul. Apabila penulisan dilakukan dengan ayat yang pendek dan ringkas, isi dan huraian anda juga jelas di situ. Jadi pemeriksa pun akan lihat betapa murid ini ada banyak huraian dan juga contoh yang diberikan. Okey, seterusnya kita lihat kepada satu contoh soalan C. Ini bahagian C, ini bahagian yang baru dalam kertas peperiksaan yang pelajar-pelajar ni akan duduk ya, SPM 20. So kita ada bahagian C. Bahagian C dia lebih merujuk kepada tindakan moral. Bagaimana kita nak selesaikan isu itu. Okey, so isu yang diberi ialah kempen beli barangan Malaysia. Okey, KPDNHP mempromosikan kempen beli barangan Malaysia untuk membantu memulihkan ekonomi negara. Baik. So sekarang, sebagai rakyat, huraikan peranan anda dalam menjayakan kempen beli barangan Malaysia. Jawapan anda perlu disokong dengan nilai universal. Nilai universal. Okey, so perbezaan antara bahagian B dengan bahagian C, dia nak melihat bagaimana pelajar menulis huraian. So dia kena huraikan peranan-peranan dia, usaha dia. Okey, semua tindakan yang dia akan buat. Baik. Okey, alright. So saya nak jemput Ong. Okey, Ong ya. Ong, silakan. Ong, cikgu bagi kamu masa baik untuk kamu jawab. Okey. Ong, sila utarakan jawapan awak.
kita nak tengok betul tak jawapan dia dengan jawapan yang saya target ni. Okey, Ong? Sila. Bila dah baca soalan ni, apa jawapan yang kamu akan beri? Watak bagi soalan ini ialah saya. Nilai yang saya cadangkan ialah patriotisme, kejujuran, kesederhanaan, rasional dan bertanggungjawab. Baik. Bagi huraiannya ialah saya akan melibatkan diri dalam kempen tersebut. Tindakan ini boleh dianggap sebagai menyokong dasar kerajaan. Selain itu, saya akan menyebarkan maklumat yang benar dan betul mengenai kempen ini. Misalnya mendapatkan perincian maklumat daripada laman rasmi agensi kerajaan. Selain itu, saya turut akan menghebahkan kempen ini kepada rakan, keluarga, jiran dan masyarakat setempat. Itu sahaja dari saya. Baik, terima kasih. So Bagus, ini bila pelajar huraian. dia boleh baca, faham dan dia boleh utarakan. Maksudnya dia dah faham okey bila apa peranan dia sebagai rakyat. Okey? Alright, so kita tengok rangka jawapan. Okey, ini cadangan saya. Okey? Alright. So watak saya letakkan saya betul. Okey, nilai kesederhanaan, bertanggungjawab, berdikari, rasional, kejujuran. Tapi tadi Ong dia katakan patriotisme. Ada patriotisme. Kenapa dia katakan patriotisme? Sebab dia nak menjayakan program kerajaan. So sebagai rakyat dia mengutarakan dia ada semangat cinta akan negara. Ya, betul. Okey, seterusnya huraian dia. Saya akan terlibat dengan kempen Beli Barangan Malaysia. Muat naik tentang kempen ini di laman sosial. Membeli barangan keluaran tempatan. Okay, menghebahkan kepada rakan, keluarga dan jemput mereka untuk sertai dalam kempen ini. Okay, alright, kita lihat kepada cadangan penulisan dia. Okay. So, sebagai rakyat, saya akan melaksanakan tanggungjawab saya demi membantu negara dalam pembangunan ekonomi. So, pelajar-pelajar ya, bila kamu menjawab soalan C ini, kamu perlu menyatakan, menulis semua perkara sebagai anda memainkan peranan. Sebab diberi situasi, dia akan bertanyakan kepada diri kita dalam situasi itu. So, pelajar kena tulis mengikut itu. Tapi, walau apa pun, jangan lupa tulis dalam ayat yang mudah. Satu isi, satu ayat sahaja. Jangan kamu letakkan ayat majmuk. Nanti kamu pun keliru. Betul. Apa huraian yang sesuai. Okey? Tuliskan dalam huraian yang sesuai, berikan contoh. Dan ini merupakan contoh yang saya boleh beri. Baiklah, jadi kita akan baca bersama-sama tetapi sebelum itu kita akan berhenti seketika. Setakat ini kita telah pun lihat contoh soalan dan bagaimana untuk menjawab soalan esei dan soalan bahagian C. Kita akan sambung sesi kita selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula menggunakan pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut menggunakan pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih kekal menonton Sukses SPM 2021. Jadi kita pun tak nak buang masa. Jom Cikgu Anurata kita teruskan. Okey, so ini yang kita lihat kepada cadangan penulisan. Okey, Cikgu nak bacakan ya. Kalau bagaimana kita nak menulis. Okey, tadi saya dah bagi tahu ayat kena simple, huraian kena tepat dan jangan jadikan dia majmuk. Okey, ada pelajar dia tak faham, Cikgu. Majmuk tu macam mana, Cikgu? Majmuk ialah di mana kamu gabungkan ayat dengan menggunakan perkataan tetapi, dan, supaya. So, maksudnya kita gabungkan dua isi. Okey, so saya bagi cadangan, apa yang saya biasa ajar kepada pelajar-pelajar saya ialah, okay, contohnya,
Seperti yang diketahui, kempen ini menjurus kepada mempromosikan barangan buatan dan membeli barangan untuk menyokong industri kecil. Saya akan muat naik maklumat tentang kempen ini di laman sosial untuk jualan secara talian. So, maksudnya kita tak banyak kita majmukkan. So, kita tahu apakah ayat-ayat yang sesuai untuk kita letakkan sebagai tindakan moral. Okey? So, saya harap pelajar-pelajar faham dengan ini dan saya cadangkan jawablah semua soalan dalam buku teks, baca buku teks dan banyakkan membaca isu-isu semasa. Betul tu. Terima kasih Cikgu Anurata. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung sesi kita pada hari ini. Sesi untuk kita sama-sama ulang kaji mata pelajaran pendidikan moral dan topik kita adalah pengurusan perbelanjaan secara beretika. Sementara kita ada sedikit masa lagi ni Cikgu, saya nak minta Cikgu untuk kongsikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, alright. So hari ini kita belajar tentang pengurusan perbelanjaan secara beretika. Kita dah belajar tentang bagaimana cara-cara dia. Okay, cara dia ialah bila kita ada duit, kita memiliki kewangan, apakah yang kita perlu lakukan? Anggarkan perbelanjaan kita, rekodkan perbelanjaan kita, belanjalah secara atas duit tunai, jangan banyak menggunakan kad kredit. Okay, seterusnya kita belajar tentang kepentingan. Betul. Apakah kepentingan pengurusan perbelanjaan untuk diri kita? Untuk menabung, belanja untuk kecemasan. Okey, and then kita belajar tentang kesan. Sekiranya kita tidak menguruskan perbelanjaan secara beretika, dia akan membawa kesan kepada diri kita. Betul. Yang paling teruk, tak ada duit. Dan kita akan mengalami tekanan perasaan. Okey, dia daripada situ, dari diri, dia akan merebak kepada keluarga. Daripada keluarga, dia akan sampai kepada masyarakat. Daripada masyarakat akan sampai kepada negara. So semua ini memberikan satu imej yang buruk kepada negara kita. Ya, betul. Okey, so bila rakyat menanggung hutang, keluarga menanggung hutang, masyarakat menanggung beban hutang, negara pun akan menanggung beban hutang. Ya, betul. Akhirnya kita akan mengalami kemelesetan ekonomi. Okey, so dia mesti ada berkaitan. Okey, so untuk itu cikgu harapkan pelajar-pelajar menguasai perkara ini bukan hanya untuk exam, untuk diri kita. Untuk kehidupan Selagi kita. kehidupan kita masih ada, kita kena berusaha menguruskan perbelanjaan kita. Secara beretika. Okey, dan satu lagi Nisa walaupun kita belajar untuk pendidikan moral SPM ni, cara penulisan, cara menjawab itu penting. Betul. So apa yang diajar itu kamu kena praktis dalam penulisan kamu supaya kamu boleh buat. Lakukan banyak latihan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Anurata. Rakan-rakan di rumah yang ada buku teks, jangan lupa untuk membaca buku teks dan lakukan semua latihan yang ada di dalam buku teks ini. Baiklah. Sebentar ni saya nak tanya kepada rakan-rakan kita di Google Meet. Anda semua mengikuti dengan baik kelas kita hari ini? Kalau ya, boleh beri Nisa double thumbs up. Nampak mereka pun semua masing-masing fokus dan dapat memberikan jawapan yang baik. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Bagi calon-calon SPM 2021 yang akan mengambil peperiksaan kertas pendidikan moral, diharapkan perbincangan kita hari ini dapat membantu anda untuk lebih memahami dan menguasai topik ini serta lakukan banyak latihan rujuk buku teks, insya-Allah. Semoga anda akan dapat A dalam mata pelajaran ini. Terima kasih banyak. Saya nak bagi tahu pelajar-pelajar saya sebagai guru, saya selalu mengingat apa yang ibu bapa saya ajar kepada kita. Challenge your life to be a champion. Tak payah kita challenge siapa-siapa. Kita challenge diri kita, kita boleh buat. Kita cabar diri kita sendiri untuk jadi yang terbaik. Saya akan bertemu dengan anda untuk episod akan datang. Saya Nisa K. Terima kasih sekali lagi Cikgu Anurata dan juga rakan-rakan dari SMK Hutan Melintang Perak dan SMK Seri Garing Selangor. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bye. Didik TV KPM. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua murid-murid SPM tahun 2021. Semoga rajin berusaha, membawa kejayaan yang besar dan mengikut segala nasihat dan arahan guru-guru. Terima kasih. Selamat petang semua calon SPM. Harapan saya kepada calon-calon SPM ialah berusaha untuk mendapat keputusan yang cemerlang waktu menghadapi peperiksaan
Di sini saya ada beberapa pesanan ya, tuju kepada calon-calon SPM. Selain menjalankan PDPR setiap hari di rumah, calon juga perlu mengeluangkan masa untuk membuat ulang kaji semua mata pelajaran ya, yang telah didaftar untuk peperiksaan SPM. Jadi pesanan saya ialah calon harus sediakan jadual waktu membuat ulang kaji supaya lebih berkomitmen dan lebih teratur ya, menguruskan masa, di mana calon-calon sedang menghadapi pandemik ya, COVID-19. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada calon SPM 2021. Sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk mencapai kejayaan. Terima kasih.